Perlukah anak saya mendapat vaksin? Saya rasa soalan ini soalan yang paling hangat dibincangkan di kalangan ibu bapa di Malaysia pada masa ini. Maklumat saya pada hari ini adalah untuk memberikan maklumat yang secukupnya untuk membolehkan ibu bapa sekalian membuat keputusan yang tepat dan bagus. Setiap hari, kita sering kali menerima berita tentang peningkatan kes COVID yang sudah mencecah bilangan kes 30,000 kes baru sehari. Dan 4 kali ini banyak melibatkan kes kanak-kanak. Namun demikian, masih terdapat ramai ibu bapa yang memilih untuk tunggu dan lihat. Mestilah ibu bapa sekalian terfikir-fikir, apakah kesan COVID-19 di kalangan kanak-kanak? Adakah mereka mendapat jangkitan yang serius? Sebenarnya, kebanyakan kanak-kanak mendapat jangkitan yang ringan. Namun demikian, masih terdapat golongan yang terpaksa dimasukkan ke hospital disebabkan masalah susah nafas, kurang makan dan minum, keletihan ataupun masalah sawan. Dan pada masa kini, kebanyakan ward kanak-kanak di negara kita telah dipenuhi dengan kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital sebab jangkitan COVID-19. Setakat Januari 2022, lebih daripada 270,000 kanak-kanak berusia 5-11 tahun dijangkiti COVID di Malaysia dan seramai 31 pesakit meninggal dunia. Di seluruh dunia, lebih daripada 14 juta kanak-kanak sudah dijangkiti COVID dan seramai 4,400 pesakit meninggal dunia. Adakah COVID-19 sama dengan sesama biasa atau influenza? Tidak. Pada tahun 2021 sahaja di Amerika Syarikat, hanya 3 pesakit meninggal dunia sebab penyakit influenza, manakala sebanyak 539 pesakit meninggal dunia sebab COVID. COVID-19 sudah menyebabkan maut kepada lebih kanak-kanak dalam masa 2 tahun berbandingkan jangka masa 5 tahun di Amerika Syarikat. Bukankah kebanyakan pesakit mendapat penyakit yang ringan? Ya, tetapi seramai 10% pesakit perlu dimasukkan ke hospital, 2% pesakit perlu dimasukkan ke unit rawatan rapi dan seramai 0.08% pesakit meninggal dunia. Lagipun, seramai 4% pesakit pulang ke rumah dengan kesan pada fungsi otak yang berterusan. Pesakit yang mempunyai penyakit kronik seperti masalah pernafasan, masalah jantung, kencing manis, masalah buah pinggang dan masalah otak mendapat penyakit yang lebih serius. Pesakit yang mendapat jangkitan seiring dengan virus lain seperti influenza juga akan mendapat penyakit yang lebih serius. Lebih-lebih lagi, terdapat kesan pada kesihatan mental budak-budak serta kesan pembelajaran sebab tidak menghadiri sekolah. Selain kesan pada kanak-kanak, peningkatan kes yang mendadak sudah mendatangkan beban kepada sistem penjagaan kesihatan di negara kita. Kepenuhan ward-ward kanak-kanak menyebabkan pesakit terpaksa menunggu lama di ward kecemasan sebelum dimasukkan ward. Pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik seperti bara, masalah imunisasi, pesakit yang memerlukan pembedahan mungkin tidak dapat menerima rawatan disebabkan kekurangan katil di hospital. Lagipun, dengan peningkatan yang mendadak dan berterusan, kebanyakan pekerja kesihatan sudah mengalami keletihan atau burnout dan tidak lagi dapat berfungsi dengan kadar optimum. Kalau mengikuti berita, sering kali kita mendengar tentang gejala MISC. Tapi, apa sebenar MISC ini? MISC atau Multi-System Inflammatory Syndrome in Children atau sindrom radang pelbagai sistem di kalangan kanak-kanak merupakan gejala di mana terdapat radang di pelbagai organ seperti radang jantung, otak, paru-paru, kulit serta usus. Sindrom ini berlaku 2-6 minggu selepas jangkitan COVID. Pesakit-pesakit boleh mendapat demam tinggi yang berterusan, kelesuan, mata merah, kelenjar bengkak, ruam kulit, masalah otak, susah nafas, muntah-muntah, jirit-birit dan sesetengah mendapat radang jantung ataupun pingsan. Setakat Disember 2021, sebanyak 100 kes MISC berlaku di Malaysia di kalangan kanak-kanak berusia 5-11 tahun, iaitu seramai 1 dalam 3,000 pesakit COVID yang mengalami MISC. Kebanyakan memerlukan rawatan ICU dan sebanyak 4% pesakit meninggal dunia. COVID-19 membawa kepada pelbagai kesan di kalangan kanak-kanak. Apa yang boleh dibuat untuk mencegah COVID-19?
Setakat ini, hanya satu vaksin yang diluluskan di Malaysia, iaitu Comirnaty for Children. Vaksin Comirnaty merupakan formulasi yang khas untuk kanak-kanak dan merupakan dos yang lebih kecil berbanding vaksin golongan dewasa. Vaksin ini akan diberi secara 2 dos, di mana dos kedua diberi selepas 8 minggu dos pertama. Adakah dia berkesan? Ya. 2 dos vaksin dapat mengelakkan 90% kanak-kanak daripada menghidapi penyakit COVID-19. Soalan yang tertanya-tanya pula ialah, adakah vaksin ini selamat? Kajian asal di antara 2,000 kanak-kanak menunjukkan bahawa vaksin selamat dan boleh diterima dengan baik. Kebanyakan kesan sampingan adalah kesan ringan atau sederhana seperti sakit di tempat cucuk, letih, sakit kepala, di mana kesan-kesan tersebut sembuh dengan cepat. Tiada kesan sampingan serius dan vaksin ini memberi tahap imunisasi yang bagus setaraf dengan vaksin di kalangan remaja. Dia dapat menghalang 90% penerima vaksin daripada mendapat penyakit COVID-19 yang bergejala. Dan setakat Januari 2022, lebih daripada 8 juta dos sudah diberi di seluruh dunia dan tidak menunjukkan kadar kesan yang membimbangkan. Apakah kesan sampingan vaksin COVID-19? Dalam masa 7 hari selepas suntikan, penerima vaksin akan mengalami kesan sampingan setempat ataupun kesan sampingan sistemik. Seramai 70% mengalami sakit di tempat cucuk, 15% mendapat masalah kemerahan dan 10% mendapat bengkak. Ada juga sesetengah penerima vaksin yang mempunyai masalah keletihan, sakit kepala, sakit otot atau menggigil. Menurut kajian kesan sampingan selepas disuntik vaksin, seramai 10% penerima vaksin mempunyai kesan yang mendatangkan gangguan kesihatan seperti tidak dapat melakukan aktiviti harian, tidak dapat pergi ke sekolah dan seramai 0.02% perlu dimasukkan hospital. Dari segi kesan sampingan serius pula, di antara penerima vaksin setelah 8.6 juta dos diberi, terdapat 2 kes kematian di kalangan kanak-kanak yang menerima vaksin. Namun demikian, kedua-dua pesakit tersebut mempunyai penyakit kronik yang rumit dan telah pun sakit tenat sebelum menerima vaksin. Kajian setakat ini tidak menunjukkan kematian tersebut adalah disebabkan pemberian vaksin. 5 pesakit mendapat masalah sawan baru dan 2 pesakit mendapat masalah sawan yang bertambah teruk. Jika kita menganggap kematian dan penyakit sawan ini disebabkan vaksin pun, kes-kes tersebut adalah sangat jarang dan hanya berlaku kurang daripada 1 kes dalam 1 juta dos. Macam mana pula dengan radang jantung atau myocarditis? Kadar radang jantung di kalangan kanak-kanak 5-11 tahun adalah sangat rendah dan hanya berlaku 2-4 kes dalam 1 juta penerima vaksin. Radang jantung ini biasanya berlaku 1 minggu selepas menerima vaksin, di mana pesakit mengalami kesusahan nafas, sakit dada, jantung berdegup cepat ataupun pingsan. Kebanyakan kes-kes adalah ringan dan dapat dirawat dengan ubatan dan rehat serta pulih dengan cepat. Oleh itu, semua kanak-kanak berusia 5-11 tahun disarankan untuk mendapat vaksin. Pesakit kronik yang mempunyai risiko untuk mendapat penyakit serius perlu diberi keutamaan dalam penerimaan vaksin. Soalan lazim yang sering ditanya ibu bapa ialah, anak saya ada penyakit kronik. Dapatkah dia menerima vaksin? Menurut garis panduan yang sedia ada, kanak-kanak yang mempunyai penyakit daya pertahanan badan, jangkitan HIV, masalah jantung, masalah buah pinggang, masalah usus, masalah neurologi atau otak, masalah pernafasan, masalah endokrin, masalah genetik, masalah kulit, semua boleh menerima vaksin. Lagipun, golongan kanak-kanak yang tinggal di institusi penjagaan serta ahli keluarga pesakit yang mempunyai masalah daya pertahanan juga perlu diutamakan. Jika ibu bapa sekalian masih risau atau tidak pasti, boleh berbincang dengan doktor berdekatan ataupun pakar kanak-kanak anda. Siapa pula yang tidak dapat menerima vaksin? Kanak-kanak yang pernah mendapat alahan yang teruk kepada dos vaksin yang pertama ataupun kepada bahan vaksin, serta kanak-kanak yang mempunyai sejarah alahan tidak kisah keterukan dalam masa 72 jam selepas dos vaksin pertama tidak dapat menerima vaksin. Pesakit yang mempunyai masalah daya pertahanan badan, masalah pendarahan serta sejarah alahan yang teruk
perlu menerima penilaian untuk menentukan kesesuaian, bila dan di mana pesakit tersebut boleh menerima vaksin. Jika tidak pasti, sila berbincang dengan pakar kanak-kanak anda. Tujuan program vaksinasi kanak-kanak adalah untuk melindungi kanak-kanak daripada penyakit COVID-19 yang serius dan mencegah kematian, membolehkan sekolah dibuka dan dijalankan dengan selamat, mengurangkan risiko COVID-19 di kalangan pelajar yang tidak dapat menerima vaksin serta meningkatkan kadar vaksinasi COVID di kalangan penduduk Malaysia. Sebagai rumusan, carta di bawah menunjukkan risiko-risiko kesan selepas divaksin berbanding risiko budak-budak menghidapi penyakit COVID-19. Seramai 10% pesakit COVID perlu dimasukkan hospital berbanding 1 dalam 5,000 di antara para penerima vaksin. Satu kes kematian berlaku di antara setiap 1,000 pesakit COVID berbanding 1 dalam 1 juta penerima vaksin. Peluang mendapat MISC di kalangan pesakit COVID adalah 1 dalam 3,000 pesakit berbanding 1 dalam 3 juta penerima vaksin. Seramai 1 dalam 700 pesakit mempunyai masalah otak yang berterusan selepas penyakit COVID berbanding 1 dalam 1 juta penerima vaksin. Untuk memberi perbandingan, risiko seorang untuk disambar petir seumur hidup adalah 1 dalam 15,000. Setakat Januari 2022, seramai 14 juta kanak-kanak di seluruh dunia dijangkiti penyakit COVID. Mari kita membuat andaian. Jika mereka semua diberi suntikan vaksin, kita dapat mencegah seramai 4,500 kematian, 1.4 juta kemasukan hospital, 4,600 kes MISC dan sebanyak 20,000 kes penyakit otak kronik. Dengan itu, saya mengakhiri pembentangan saya dengan soalan asal. Perlukah anak saya mendapat vaksin COVID? Saya rasa jawapan soalan ini adalah sangat jelas. Tolong membuat keputusan yang paling bagus untuk kesihatan anak-anak anda sekalian. Sekian, terima kasih.